Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kami daripada kumpulan PPSMP Bahasa Melayu C. Saya Nur Ali Batrisha binti Mazir bersama dua orang rakan saya, Nura Alia Natasha binti Rusli dan juga Nurul Syazwani binti Manan. Baiklah, untuk pembentangan kerja khusus kali ini, kami akan membentangkan mengenai penguasaan literasi menulis mekanis. Baiklah. Tajuk pembentangan kali ini ada kaitan dengan tajuk besar kita, iaitu kemahiran menulis. Apa itu kemahiran menulis? Kemahiran menulis ini ialah satu cara kita menyampaikan maklumat ataupun idea melalui bentuk-bentuk tulisan atau lambang-lambang bunyi, iaitu ataupun kita kenali sebagai abjad dan huruf-huruf. Baiklah. Apabila murid dapat menguasai kemahiran menulis ini, mereka dapat menulis dalam pelbagai bahasa dan menggunakan tulisan mekanis. Baiklah, dalam kemahiran menulis ini terdapat 3 peringkat, iaitu peringkat yang pertama, pra-tulisan, yang kedua, tulisan mekanis, dan yang ketiga akhir sekali ialah peringkat pelahiran. Baiklah, untuk tajuk pembentangan kali ini, kita akan membincangkan mengenai peringkat yang kedua, iaitu tulisan mekanis. Baiklah, tulisan mekanis ini secara konsepnya kita boleh definisikan sebagai fasa di mana pelajar mempelajari asas untuk menulis. Okay. Dalam penulisan mekanis ini, pada peringkat ini, kita guru-guru pelajar akan ditumpukan kepada aspek mekanikal. Aspek mekanikal itu seperti cara mereka menghasilkan bentuk tulisan dan cara mereka menulis abjad tersebut. Baiklah. Dalam penulisan mekanis ini, kita lebih menekankan tentang latihan pergerakan tangan, otot dan juga jari-jari, dan juga sebagainya. Sebagai contoh, mata kita gunakan untuk melihat bentuk tulisan tersebut. Dan bagi untuk pelajar yang mempunyai kecacatan seperti buta, mereka perlulah mempunyai panca indera, iaitu sentuhan, untuk mempelajari tentang tulisan Braille. Baiklah, kita lihat seterusnya mengenai tujuan objektif mengenai penulisan mekanis ini. Objektif penulisan mekanis ini ialah murid dapat menguasai kemahiran membentuk huruf-huruf besar dan juga huruf kecil, serta kita nak memupuk pelajar itu untuk menulis dengan kemas bentuk-bentuk tulisan tersebut dalam bentuk ayat. Baiklah. Seterusnya, fungsi penulisan mekanis ini dapat membantu masalah-masalah yang dihadapi oleh pelajar. Terdapat masalah seperti pelajar itu lambat untuk membuat bentuk abjad tersebut, ataupun mereka lambat untuk menguasai penulisan tersebut. Okay. Masalah yang seterusnya ialah murid menulis arah tulisan tersebut tidak betul. Mungkin mereka menulis secara sebelah kanan, bermula daripada sebelah kanan. Untuk masalah yang ketiga, contohnya ialah pelajar menulis jarak antara abjad tersebut terlalu dekat ataupun terlalu jauh, yang mana kita tak boleh membezakan untuk kata-kata yang berikutnya. Okay. Untuk masalah yang selain itu, terdapat masalah seperti murid menulis secara tulisan yang menyengit, terlebih sengitnya. Baiklah, saya serahkan kepada pembentang yang seterusnya.
Seterusnya, berdasarkan bahan rangsangan yang diberikan, terdapat pelbagai aktiviti yang telah dilaksanakan oleh guru tersebut sepanjang proses pengajaran dan pembelajaran berlangsung. Antara aktiviti yang dijalankan ialah yang pertama, guru melaksanakan aktiviti menulis di udara, guru melaksanakan aktiviti ajuk hafaz, murid menulis abjad pada papan putih yang berjalur, murid diberikan bahan latihan untuk menekap dan menyambung titik-titik, dan yang terakhir, murid juga diberikan kertas latihan mengeja suku kata. Aktiviti menulis di udara. Guru menunjukkan kepada murid-murid satu kaimbasan yang mengandungi abjad serta murid dikehendaki menyebut huruf tersebut mengikut melodi. Namun, dalam bahan rangsangan tersebut, guru banyak memberi tumpuan kepada huruf-huruf vokal. Guru memaparkan kad imbasan tersebut dan kemudiannya meminta murid-murid menyebut perkataan berpandukan kad imbasan yang telah dipaparkan sebentar tadi. Kemudian, murid menyanyi dan membuat gerakan sambil menulis huruf tersebut di udara. Aktiviti sedemikian bertujuan untuk melatih murid-murid menulis abjad-abjad dengan menggunakan jari mereka sahaja tanpa sebarang bantuan alatan menulis seperti pensil secara bebas dan tidak terikat. Aktiviti menulis di udara ini melibatkan pergerakan tangan, otot dan jari. Seterusnya, aktiviti ajuk hafaz. Apa itu aktiviti ajuk hafaz? Aktiviti ajuk hafaz merupakan pengajaran yang disampaikan secara demonstrasi dan latih tubi. Misalnya, seperti yang dapat kita lihat daripada bahan rangsangan yang diberikan, guru melaksanakan demonstrasi dengan menyebut sesuatu abjad itu terlebih dahulu dan kemudiannya diikuti oleh murid-murid. Dalam aktiviti ini, guru dapat membetulkan kesilapan murid-murid menyebut abjad yang salah dengan sebutan yang betul. Bukan setakat itu sahaja, guru juga memberi penekanan kepada sebutan huruf konsonan kerana kebanyakan murid masih belum mampu menguasai sebutan bunyi huruf konsonan dengan baik berbanding huruf-huruf vokal. Secara tidak langsung, aktiviti ajuk hafaz ini dapat membantu murid-murid untuk mengingati sebutan sesuatu abjad dengan lebih cepat, mudah dan tepat. Aktiviti seterusnya yang dilakukan oleh guru tersebut ialah aktiviti menulis di atas papan putih yang berjalur. Dalam aktiviti ini, guru telah meminta murid-murid datang ke hadapan dan menulis huruf besar beserta huruf kecil pada papan putih yang bergaris 3 sambil disaksikan oleh murid-murid yang lain. Pada kesempatan ini, dapat dilihat bahawa guru mengawasi dan membetulkan beberapa kesalahan yang telah murid lakukan seperti bentuk huruf, saiz, tegak atau condong dan lain-lain lagi. Berdasarkan aktiviti ajuk hafaz ini, guru dapat mendirikan asas yang kukuh dalam diri murid-murid agar dapat menulis dengan baik, cekap dan teratur pada kemudian hari. Dalam bahan rangsangan tersebut, guru juga telah melaksanakan aktiviti menekap dan menyambung titik-titik huruf. Sebagai contoh, guru telah mengedarkan kertas latihan yang mengandungi huruf-huruf yang bergaris putus-putus kepada murid-murid sebagai latihan pengukuhan. Aktiviti ini sebenarnya bertujuan untuk melatih dan mempersiapkan diri murid-murid untuk sentiasa menulis huruf dengan betul. Tambahan pula, aktiviti sedemikian mudah dikendalikan serta mesra pengguna. Hal ini dikatakan demikian kerana menurut ABU 2014, aktiviti menekap dan menyambung huruf yang bergaris putus-putus sangat sesuai untuk semua peringkat murid-murid, sama ada murid tersebut belum menguasai kemahiran menulis atau yang telah mahir menulis huruf. Perkara ini kerana murid yang belum menguasai kemahiran menulis huruf akan dapat menulis huruf
manakala murid yang telah mahir menulis huruf dapat membantu mereka untuk menulis huruf dengan betul dan tepat. Oleh itu, jelaslah bahawa dapatan kajian ini bertepatan kerana dapat dilihat aktiviti tersebut mampu diaplikasikan oleh guru dan sangat berguna dalam membantu murid-murid pada peringkat penulisan mekanis ini. Aktiviti terakhir yang dilakukan oleh guru daripada bahan rangsangan yang telah diberikan ialah aktiviti mengejar suku kata. Guru memberikan lembaran kerja kepada murid-murid untuk menyambung titik-titik yang membentuk suku kata. Dalam bahan rangsangan tersebut, guru didapati meminta murid-murid agar membaca suku kata tersebut bersama-sama semasa melakukan latihan menekap huruf dan bukannya menekap huruf semata-mata. Perkara ini bertujuan untuk meningkatkan daya ingatan murid agar dapat menguasai kemahiran pada peringkat mekanis ini dengan baik sebelum ke peringkat seterusnya iaitu peringkat pelahiran. Berdasarkan aktiviti ini, murid dapat dilatih untuk menulis suku kata dengan cepat, senang dan kemas. Oleh itu, dengan pelbagai variasi aktiviti yang telah dilaksanakan, murid dapat menguasai kemahiran-kemahiran asas berpandukan latihan yang diberikan sehingga mampu membentuk satu perlakuan yang kekal. Keberkesanan kaedah pengajaran yang telah dilakukan berdasarkan bahan rangsangan antaranya ialah yang pertama, guru meninjau serta memantau setiap aktiviti murid-murid sepanjang proses pengajaran dan pembelajaran bagi memastikan semua murid mencapai objektif pembelajaran pada masa tersebut serta tidak ada murid yang tercicir. Yang kedua, guru menyediakan bahan latihan kepada murid-murid setelah selesai proses penerangan diberikan sebagai pengukuhan murid terhadap apa yang telah dipelajarinya. Dan yang terakhir, guru bijak menarik minat murid dengan melaksanakan aktiviti pengajaran dan pembelajaran secara kreatif seperti mana guru melaksanakan aktiviti murid menyebut huruf mengikut melodi. Dengan itu, murid akan lebih mudah mengingati sebutan yang tepat huruf-huruf tersebut dengan suasana bilik darjah yang harmoni dan ceria. Seterusnya ialah alat bantu mengajar. Menurut Fajarianto dan Radian Wirawa pada tahun 2013, alat bantu mengajar merupakan suatu kelengkapan yang digunakan oleh guru atau murid untuk membantunya dalam menyampaikan pengajaran di bilik darjah. Berdasarkan definisi ini, dapat menunjukkan bahawa elemen ini amatlah penting dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Penggunaan perkataan dalam kelas tidak memadai oleh guru dalam menyampaikan suatu pengajaran kepada murid. Oleh itu, alat bantu mengajar merupakan suatu rangsangan bagi menarik minat murid semasa proses pengajaran dan pembelajaran. Contohnya, audio, visual dan bahan-bahan rangsangan belajar berfungsi dalam pelaksanaan suatu pengajaran dikenali sebagai sebahagian daripada media pengajaran merupakan alat bantu mengajar. Alat bantu mengajar terbahagi kepada dua, iaitu alat bantu mengajar elektronik dan alat bantu mengajar bukan elektronik. Alat bantu mengajar elektronik ialah bahan bantu mengajar yang digunakan secara digital yang digunakan oleh guru untuk mencatat isi-isi pelajaran semasa mengajar, manakala alat bantu mengajar bukan elektronik ialah bahan bantu mengajar yang masih menggunakan papan tulis untuk menulis pelajaran semasa mengajar. Melalui bahan rangsangan yang diberikan berkaitan pengajaran literasi penulisan mekanis, alat bantu mengajar yang digunakan berdasarkan pemerhatian kami ialah sampel huruf besar dan huruf kecil melalui kad imbasan. Yang kedua, sampel gambar berserta suku kata. Dan yang terakhir, latihan menyambung titik. Yang pertama ialah kad imbasan. Kad imbasan ialah perkataan yang ditulis pada kad yang ditunjukkan kepada murid secara imbasan. Kad imbasan ini sesuai untuk diperkenalkan kepada murid yang cuba mengenal huruf. Pendekatan ini digunakan bagi merangsang otak murid menerima maklumat dan merespon terhadap maklumat yang disampaikan.
Setiap kad imbasan mempunyai satu huruf sahaja. Setiap kad imbasan menggunakan warna yang berbeza terhadap huruf. Penggunaan warna yang berbeza setiap huruf dapat menarik minat murid terhadap huruf yang diperkenalkan. Guru tersebut menggunakan kad imbasan sebagai alat bantu mengajar sangat sesuai kerana membolehkan murid-murid meningkatkan daya ingatan setelah melihat perkataan secara berulang kali. Selain itu, setiap kad mempunyai satu perkataan dapat mengelakkan murid keliru dalam penyampaian maklumat. Jadi, mereka dapat menerima maklumat secara menyeluruh serta mudah difahami. Seterusnya ialah kad imbasan bergambar. Kad imbasan bergambar pula adalah kad yang mempunyai tulisan yang diiringi dengan gambar bagi menjelaskan maksud perkataan tersebut. Perkataan dan gambar yang ditulis pada kad tersebut ditunjuk secara cepat namun mudah diingati oleh murid kerana gambar pada kad imbasan boleh merangsang daya ingatan murid untuk mengingati suku kata yang diberikan. Jika gaya belajar murid tersebut berbentuk visual, mereka mudah menyerap dan menerima maklumat jika maklumat dipersembahkan melalui bentuk gambar, carta dan gambar rajah. Oleh hal demikian, murid mudah mendapat rangsangan penglihatan melalui gambar dan ditunjukkan dan merangsang pendengaran melalui sebutan nama gambar. Seterusnya ialah latihan menyambung titik. Guru menyediakan latihan menyambung titik kepada murid setelah mendapat penerangan tentang huruf. Pada latihan ini, murid dapat melatih pergerakan tangan dan jari untuk mengikut garis-garis putus secara kemas. Latihan ini juga dapat menyemai dan menarik minat murid dalam mengenal huruf setelah mereka telah mempelajari huruf secara membaca. Dengan ini, murid dapat mengenal huruf dan perkataan dengan mudah dan cepat. Dengan melakukan aktiviti ini, murid juga dapat mengingati huruf setelah melakukan aktiviti menulis di udara. Seterusnya ialah kelebihan penulisan mekanis. Kelebihan penulisan mekanis yang dilakukan dalam peringkat menulis ialah murid-murid dapat mengenal dan mengecam abjad dengan baik. Penghasilan menulis di udara dan kad imbasan sambil mengecam huruf dapat meningkatkan ingatan murid terhadap penghasilan huruf yang dihasilkan. Penghasilan aktiviti menyambung titik juga dapat menarik minat murid dengan cepat, senang dan kemas. Dengan ini, murid akan mampu menghasilkan penulisan yang kemas tanpa bantuan titik setelah mahir dalam aktiviti tersebut. Selain itu, guru dapat menarik minat murid untuk memberi tumpuan dan perhatian semasa proses pembelajaran dilaksanakan. Ini kerana murid-murid sekolah rendah mudah tertarik ke atas penghasilan pembelajaran yang berbentuk visual. Penulisan mekanis juga dapat mengaplikasikan dalam kehidupan seharian. Ini kerana penulisan mekanis merupakan latihan awal sebelum mendapat menulis secara kemas dan cepat. Murid dapat memperkembangkan latihan tangan, otot dan jari bagi memperkembangkan diri murid yang sempurna dari segi fizikal. Ini dapat dirumuskan bahawa amatlah penting kepada murid dalam peringkat awal supaya murid dapat membentuk lambang-lambang huruf dan tulisan yang betul serta menulis dengan kemas. Berdasarkan bahan rancangan yang diberikan kepada kami, terdapat beberapa kekurangan dan juga beberapa aspek yang perlu ditambah baik bagi menjadikan pembelajaran tersebut pembelajaran abad ke-21 dan menjadikan pembelajaran yang lebih bermakna kepada para pelajar. Baiklah, antara aspek tersebut yang perlu ditambah baik ialah guru boleh menggunakan penggunaan sumber digital dan penggunaan teknologi maklumat. Contohnya, guru boleh menggunakan aplikasi seperti Jamboard untuk bersama-sama dengan pelajar membuat satu aktiviti yang di mana guru juga boleh memantau keadaan pelajar di dalam aplikasi Jamboard tersebut. Selain daripada itu, guru juga boleh menggunakan aplikasi seperti YouTube untuk menayangkan video-video yang menarik yang berkaitan dengan tajuk pengajaran pada hari tersebut. Seterusnya, aspek berikut ialah seperti guru boleh memasang lagu pada pembesar suara agar ketika aktiviti bernyanyi bersama-sama dapat berjalan dengan lebih lancar dan
pelajar dapat menghayati lagu yang dinyanyikan apabila mempunyai lagu latar yang digunakan ketika aktiviti tersebut. Okay. Akhir sekali, aspek menggunakan slide pembentangan. Penggunaan slide pembentangan sangatlah penting agar ketika pengajaran tersebut, pelajar dapat melihat dengan lebih jelas apa yang ditunjukkan oleh guru. Okay. Dan selain daripada itu, penggunaan slide pembentangan ini dapat menjadikan memupuk kreativiti guru dalam menjadikan pengajaran tersebut lebih kreatif, yang mana guru boleh menggunakan animasi ataupun warna-warni di dalam slide pembentangan tersebut. Hal yang demikian dapat menjadikan pelajar lebih tertarik untuk belajar dan lebih memahami apa yang dipelajari pada hari tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kamu semua duduk. Terima kasih, cikgu. Kamu semua bersemangat nak belajar dengan cikgu hari ini? Semangat. Oh, bagus. Baiklah. Jadi hari ini cikgu nak mengajar tentang penulisan mekanis. Jadi kita akan lakukan satu aktiviti yang sangat menarik untuk kamu semua. Kamu rasa apa aktiviti yang cikgu nak buat hari ini? Tak tahu. Teka-teki, cikgu. Kan, cikgu ada aktiviti yang lagi menarik. Cikgu nak buat aktiviti tentang kotak beracun. Cara nak bermain kotak beracun ni, kamu semua, cikgu akan pasangkan lagu. Apabila lagu berhenti, kamu cabut satu kertas dalam ni dan cikgu akan tanya soalan. Boleh, cikgu. Baiklah. Wani mula dulu. Okay, mulakan. Kita dah ada pemenang. Kita ada Wani. Wani, siapa satu? Labut. Wani dapat apa, Wani? Sekejap, cikgu. Saya dapat huruf Berapa tu, Wani? huruf A, cikgu. Wani berdiri dan bagi tahu rakan-rakan berapa yang Wani dapat. Saya dapat huruf A. Baiklah. Jadi cikgu nak minta Wani buat satu aktiviti. Wani ambil pen ni. Wani melakar huruf A di hadapan. Sini, cikgu. Ya, boleh. Betul tak, cikgu? Betul kan? Betul. Pandainya dah boleh cikgu. Tepuk. Wani dah dapat. Kita akan main satu lagi pusingan. Tak, kita mulakan. Kita ada lagi seorang pemenang. Yeay. Okay, Alia bacakan apa yang Alia dapat. Saya dapat huruf C, cikgu. Alia bangun. Cikgu nak suruh Alia buat. Alia mengadap rakan-rakan. Alia melakar di awangan huruf C tersebut. Huruf C macam ni. Betul kan rakan-rakan? Betul. Terima kasih, cikgu. Okay, baiklah. Kita tamatkan di sini saja kelas kita hari ini. Sekian, terima kasih. Bye-bye. Terima kasih, cikgu. Terima kasih, cikgu. Kesimpulan yang dapat saya simpulkan di sini ialah jelaslah bahawa penulisan mekanis memberi tumpuan kepada aspek mekanikal serta kemahiran-kemahiran yang tertentu bagi menghasilkan satu penulisan yang baik. Di sini, kita dapat melihat bahawa melalui bahan rangsangan yang diberikan oleh guru tersebut telah menggunakan pelbagai kaedah aktiviti bagi membolehkan murid-murid menguasai penulisan mekanis dengan mantap dan cekap.
Menurut Hasnah dan Habibah pada tahun 2010, penulisan mekanis penting kepada murid bagi membentuk lambang-lambang huruf tulisan dengan betul dan tepat. Mereka merupakan bahan rujukan yang digunakan bagi menghasilkan pembentangan ini. Kami memilih karya Abu Rohati Muhammad Majzub dan Zamri Mahamud yang dihasilkan pada tahun 2014 bagi merujuk tentang aktiviti menyambung titik huruf. Selain itu, kami juga memilih karya Hasnah Awang dan Habibah Muhammad Samin yang dihasilkan pada tahun 2010 yang menjelaskan tentang kepentingan penulisan mekanis secara keseluruhan. Akhir sekali, kami juga memilih karya Fajarianto dan Radial Wirawa yang dihasilkan pada tahun 2013 yang menjelaskan tentang alat bantu mengajar secara terperinci. Ini sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih.